Assalamualaikum, Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jutaan terima kasih sahabat-sahabat sudi menonton, komen, like, share dan subscribe channel ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru kenal, baru jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya insya-Allah. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat tentang bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya semua orang tahu kisah Rasulullah menerima wahyu daripada malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril dia datang dalam rupa yang sebenar dengan sayap apa semualah, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak terkejutlah dengan keadaan begitu. Tahukah sahabat-sahabat, selama Rasulullah menerima wahyu sama ada di Mekah ataupun di Madinah, bukanlah satu cara sahaja Rasulullah terima wahyu. Bahkan ada lagi beberapa cara yang lain. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh ulama, cara-cara Rasulullah menerima wahyu. Maka dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat 6 cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. 4 cara disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Itqan, dan 2 lagi cara tambahan disebutkan oleh para ulama. Cara yang pertama, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu malaikat Jibril dia akan datang kepada Nabi SAW dalam keadaan bunyi seperti bunyi loceng. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril dia datang dalam keadaan bunyi macam bunyi loceng tu. Bila Nabi dengar, Nabi pun tak berapa nak faham sangat apakah makna ini. Dan bunyi itu bukan sekali sahaja. Bunyi itu saling bersahutan. Makna kata tak berhentilah. Mula-mula Nabi dengar, Nabi pun tak faham bunyi apa ni. Tak lama kemudian Nabi faham. Itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pandangan para ulama, antara sebab kenapa bunyi macam loceng itu, kerana itu ialah kepakan malaikat Jibril. Makna kata malaikat Jibril dia kepak dia itu sampai bunyi macam bunyi loceng itu. Dan antara hikmah dia kenapa bunyi macam itu, ulama sebut kerana nak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus kepada bunyi tersebut. Jadi Rasulullah tak dengar dah benda lain. Ini antara cara yang pertama. Cara yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis. Rasulullah kata Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril ini, dia membisikkan ataupun dia menghembuskan ke dalam hati Nabi ini, yang mana Nabi tak nampak benda tu tapi Nabi faham apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Makna kata apa, seolah-olah macam malaikat Jibril bisiklah kepada Nabi SAW. Ataupun bahasa lain kita sebut sebagai ilham lah. Dia mai masuk dalam hati Nabi SAW. Walaupun Nabi tak nampak hembusan ataupun bisikan itu, tapi Nabi faham apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Cara yang ketiga, malaikat Jibril dia mai menyerupai seorang lelaki yang segak. Handsome lah. No? Dia mai dan dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan benda ini dapat disaksikan oleh para sahabat lah. Antaranya yang kita tahu dalam peristiwa hadis Jibril. Ketika itu, malaikat dia mai dekat depan Nabi. Orang kata apa? Lutut bertemu lutut lah. Lutut malaikat hak serupa dengan manusia tu bertemu dengan lutut Nabi SAW. Dan malaikat tanya Nabi, apakah itu iman? Apakah itu Islam? Apakah itu ihsan? Ini cara yang ketiga, malaikat datang menyerupai seorang lelaki yang segak. Dan dalam waktu yang lain, antara sahabat yang selalu malaikat serupa dengan dia bila mai dalam keadaan manusia ialah Sayyiduna Dihyah, seorang sahabat yang sangat handsome lah di kalangan sahabat Nabi ini. Cara yang keempat pula, malaikat Jibril dia datang dalam mimpi Nabi SAW. Dan sebagaimana yang kita tahu, mimpi para Nabi ini ialah mimpi yang benar. Bukannya mainan tidur, bukannya mainan syaitan dan sebagainya. Dan kita kena ingat, Rasulullah SAW ini, walaupun mata Nabi tidur, tetapi hati Nabi tak tidur. Maka, dalam mimpi
Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ini antara 4 cara yang disebutkan dalam kitab Al-Itqan. Dan ada 2 lagi pendapat ulama. Yang kelima apa dia? Mai dalam keadaan rupa yang sebenar lah. Macam yang kita duk tahu ketika mana malaikat Jibril mai di Gua Hira tu. Ini cara yang kelima lah. Bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang keenam iaitu Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Seperti mana yang kita tahu, antaranya kisah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah menerima perintah solat 5 waktu ini, orang kata secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena faham, Allah Ta'ala berbicara dengan sifat kalam dia itu bukanlah seperti kita. Kita ni berbicara, ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada bibir, ada suara, ada huruf. Tapi Allah Ta'ala berbicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa mulut, lidah, bibir dan sebagainya. Ini yang kita kena faham dalam akidah kita. Maka sahabat-sahabat, inilah antara 6 cara Rasulullah terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, dalam 6 cara Rasulullah terima wahyu itu, ada satu cara yang Rasulullah terima dalam keadaan yang sangat berat. Maksudnya apa? Rasulullah terima wahyu dalam keadaan Rasulullah ini sampai berpeluh-peluh. Nak habaq kata apa? Teruknya bebanan yang Rasulullah tanggung ketika menerima wahyu dengan cara ini. Cara macam mana? Cara yang pertama saya sebutkan itu, iaitu ketika malaikat Jibril datang dan bunyi seperti bunyi loceng itu. Maka disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau terima wahyu dengan cara begini, Rasulullah akan berpeluh walaupun waktu itu pada waktu malam dan waktu dingin, waktu sejuk lah orang kata, Rasulullah tetap akan berpeluh. Nak bagi tahu kata apa? Beratnya bebanan wahyu yang Rasulullah terima. Dan kata ulama, antara sebabnya kenapa? Kerana kalau wahyu yang macam ini menandakan bahawa Rasulullah menerima wahyu tentang ancaman Allah Ta'ala kepada kaum kufar dengan neraka Jahannam. Mungkin boleh jadi bila mana Allah Ta'ala ceritakan mereka ini kekal dalam api neraka buat selama-lamanya, maka ketika itulah wahyu yang berat Rasulullah terima sampai berpeluh-peluh Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat, inilah antara cara-caranya dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.